Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Saya meninggalkan Jordan menuju Palestin. Sepanjang perjalanan, perasaan gembira dan resah bercampur baur. Gembira untuk bertemu saudara seagama di Palestin, tetapi resah bila memikirkan karenah tentera Israel untuk melepasi sempadan. Selepas sejam merentasi tanah tandus dan sekatan tentera Israel, kami tiba di Baitul Maqdis. Perasaan resah hilang apabila Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Sakrah berada di depan mata. Inilah Baitul Maqdis, tanah suci ketiga umat Islam. Sejarahnya tercatat di dalam Al-Quran melalui kisah Isra dan Mi'raj. Saya bertemu dengan penterjemah saya, Jamal Al-Safiti, di depan Masjidil Aqsa. Dia akan mengiringi saya sepanjang berada di bumi Palestin. Selepas menunaikan solat sunat di Masjidil Aqsa, Jamal membawa saya bertemu dengan pengarah Majlis Auqaf, sebuah institusi yang mengurus hal ehwal umat Islam di Baitul Maqdis. Assalamualaikum. Syekh Abdul Azim Al-Khatib, pengarah Majlis Auqaf, menulis surat sokongan agar saya dan kru penerbitan dapat merakamkan suasana umat Islam menjalani ibadah puasa di Baitul Maqdis. Malah, dia mencadangkan beberapa lokasi bersejarah yang patut kami lawati. Saya menjadikan cadangan Syekh Abdul Azim sebagai agenda lawatan saya di kota bersejarah ini. Penganut tiga agama berpengaruh di dunia, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi, berkongsi sejarah Baitul Maqdis. Lawatan pertama saya menziarahi makam Nabi Musa alaihissalam yang terletak berhampiran kota Baitul Maqdis. Saya turut menziarahi makam Nabi Daud alaihissalam. Makam baginda juga dimuliakan oleh masyarakat Yahudi dan Nasrani. Saya seterusnya dibawa melawat Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Baitul Maqdis dibebaskan dari penguasaan Rom ketika era pemerintahan Saidina Umar. Akhir sekali, saya ditunjukkan lokasi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Berbekalkan surat sokongan dari Majlis Auqaf, saya dibawa keluar dari Baitul Maqdis menuju Ma'ali Adumin,
kawasan pendatang Yahudi. Kawasan ini terletak 7 km dari bandar Baitul Maqdis. Ia menempatkan sebuah kompleks yang didakwa sebagai makam Nabi Musa alaihissalam. Pembinaan kompleks ini telah diasaskan oleh seorang daripada pemerintah Islam era Kerajaan Mamluk pada kurun ke-13 Masihi. Sejak itu, penganut Kristian dan Islam hadir ke kompleks ini untuk melihat makam yang didakwa milik Nabi Musa alaihissalam. Hakikatnya, tiada siapa yang mengetahui di manakah sebenarnya Nabi Musa alaihissalam bersemadi. Ketika saya di Jordan, terdapat satu lagi makam dikatakan milik Nabi Musa alaihissalam yang terletak di Bukit Nibu. Di pintu masuk makam Nabi Musa ini terdapat dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Salah satu daripada hadis ini ialah menceritakan tentang malaikat maut pernah datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Namun Nabi Musa telah menolak hajat malaikat maut tersebut, dan malaikat maut telah kembali kepada Allah, dan Allah sekali lagi memerintahkan supaya malaikat maut pergi sekali lagi bertemu dengan Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa bahawa diletakkan tangan Nabi Musa di bahagian belakang seekor haiwan dan memegang bulu haiwan tersebut. Jumlah bulu yang terlekat pada tangan itu adalah umur Nabi Musa yang akan dilanjutkan, dan Nabi Musa alaihissalam memohon agar jasadnya disemadikan berdekatan dengan Baitul Maqdis. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah bagaimana Rasulullah SAW bersabda pada malam perjalanan Isra' Mi'raj, baginda Rasulullah SAW melintasi satu kawasan makam yang dikatakan makam Nabi Musa yang terletak di bahagian padang pasir, dan kedudukan makam ini memang berhampiran padang pasir dan berdekatan dengan Baitul Maqdis. Bagi saya, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui di manakah kedudukan sebenar makam Nabi Musa alaihissalam. Kehadiran saya di sini bukan untuk memuja atau menyembah makam, tetapi saya mengambil pengajaran ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baginda berpuasa selama 40 hari, 40 malam sebelum baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Nabi Musa alaihissalam itu memaparkan ibadah puasa telah bermula sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Dari kompleks makam Nabi Musa alaihissalam, saya kembali ke kota Baitul Maqdis. Saya dibawa ke kawasan penduduk Yahudi di dalam kota suci ini. Baitul Maqdis dibahagi kepada kawasan Yahudi, Islam dan Kristian. Mereka bebas melakukan ritual agama masing-masing di kawasan sendiri. Namun, pengunjung dibenarkan melawat ke semua kawasan tanpa mengira latar belakang agama, asalkan menghormati syarat-syarat yang diberikan. Saya dibawa ke kawasan Yahudi untuk menziarahi makam Nabi Daud alaihissalam. Bagi masyarakat Islam, kita lebih mengenali dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun bagi masyarakat Kristian dan juga orang-orang Yahudi, mereka menggelarkan Nabi Daud sebagai King David. Dan sekarang ni makam King David ni terletak di bahagian Jews Quarter. Itu kuarter orang-orang Yahudi. Jadi
pengunjung yang nak datang melawat ataupun ziarah makam ni kena pakai topi. Kalau tak ada topi, dia kena pakai ada topi kecil dia. Kalau biasa kita tengok orang Yahudi pakai. Penganut Yahudi memuliakan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja kedua mereka. Peristiwa Nabi Daud mengalahkan Jalut dan Goliat meningkatkan lagi sanjungan kaum Yahudi terhadap Nabi Daud sebagai pembela bangsa Israel. Berbeza dengan pandangan Yahudi, Islam mengangkat Nabi Daud sebagai seorang nabi dan rasul. Baginda juga seorang pahlawan yang berani serta seorang raja yang adil. Antara mukjizat baginda ialah kemerduan suara, bijaksana dan kebolehan melembutkan besi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Allah sangat menyukai puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud berpuasa hari ini dan besoknya berbuka. Begitulah seterusnya. Dalam erti kata lain, Nabi Daud alaihissalam berpuasa secara selang-seli atau sehari berpuasa dan hari berikutnya tidak berpuasa. Dari kawasan Yahudi, saya memasuki kawasan penganut Kristian. Di sini terletaknya gereja Holy Sepulchre yang menempatkan jasad Nabi Isa mengikut kepercayaan Kristian. Di sebelah gereja itu tersergam Masjid Saidina Umar. Masjid ini hanya dibuka kepada pengunjung Islam sahaja, walaupun kedudukannya dalam kawasan Kristian. Pada asalnya, tiada masjid di sini. Namun, untuk mengenang sejarah Saidina Umar Al-Khattab yang menunaikan solat di tapak ini, sebuah masjid didirikan serta diberi nama sempena nama khalifah itu. Saidina Umar menunaikan solat di kawasan ini selepas bertemu dengan padri-padri di gereja Holy Sepulchre. Pertemuan itu berlaku rentetan kejatuhan Byzantine atau Rom Timur yang menguasai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis menjadi saksi peristiwa Rasulullah SAW naik ke langit. Tetapi kota suci ini berada di bawah penguasaan Rom Timur ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas kewafatan Rasulullah SAW semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, barulah kota suci ini berada di bawah pentadbiran kerajaan Islam. Pembukaan Baitul Maqdis berlaku pada kurun ke-7 Masihi ketika bulan Ramadan. Baitul Maqdis sentiasa dikunjungi penganut Kristian, Yahudi dan Islam. Kota ini tidak pernah sunyi walaupun pada bulan Ramadan. Sebaik selesai solat Zuhur, saya bergegas mencari sebuah masjid yang ada kaitan dengan pahlawan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Saya mendahului Jamal, penterjemah saya yang menguruskan hal-hal berkaitan rakaman kami. Saya berjaya menemui Masjid Salahuddin Al-Ayyubi yang terletak tidak jauh dari Masjid Saidina Umar. Apabila berada di dalam masjid, saya terkejut kerana Bilal dari Masjid Umar juga berada di Masjid Salahuddin.
Dia begitu tekun dengan tugasnya. Saya meneroka setiap ruang di dalam masjid ini sementara menanti ketibaan penterjemah saya. Diberitakan, perjanjian antara Khalifah Umar Al-Khattab dengan pemimpin Nasrani serta Yahudi telah dicemari. Pelanggaran terhadap perjanjian damai itu membawa kepada peperangan salib pada kurun ke-11 Masihi. Akhirnya, Baitul Maqdis dikuasai oleh tentera salib selama 88 tahun. Setelah penterjemah saya tiba, Bilal dari Masjid Umar menerangkan sejarah Masjid Salahuddin. Dia sebenarnya ditugaskan menjaga kedua-dua buah masjid. Menurutnya lagi, pada hujung kurun ke-12 Masihi, Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam setelah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera salib. Kami kemudiannya dibawa ke satu ruang di bawah Dewan Sembahyang. Pada dinding ruangan ini pernah dibina sebuah pintu yang menghala ke gereja Holy Sepulchre. Ia dibina oleh penduduk Nasrani untuk memudahkan Salahuddin datang ke gereja mereka sebagai menghargai sikap toleransi Panglima itu ketika membuka Baitul Maqdis. Sementara pada jeriji tingkap masjid pula terukir perkataan Allah, Muhammad dan Salahuddin. Ia melambangkan penghormatan kepada Panglima Islam itu. Salahuddin Al-Ayyubi ibarat seekor singa yang lapar semasa berada di medan perang. Tetapi dia berubah menjadi hamba yang tunduk dan patuh ketika beribadah. Di satu bahagian di dalam Masjid Salahuddin Al-Ayyubi ni terdapat sebuah gua, di mana di gua inilah Panglima yang hebat ini menghabiskan masa 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah secara bersendirian. Inilah tempat yang saya maksudkan. Salahuddin banyak melakukan sembahyang malam. Begitu juga dengan bertadarus Quran secara seorang diri di malam yang sunyi. Berada di tempat ibadah seorang pemimpin, panglima dan hamba Allah yang digeruni serta dihormati musuh, saya merasai kegetiran Salahuddin mempertahankan kesucian kota Baitul Maqdis yang menjadi rebutan. Semoga Ramadan menyatukan hati umat Islam meneruskan semangat juang Panglima terbilang itu. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome Ramadan